InsyaAllah malam ni kita akan sambung pengajian kitab kita, Kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, kitab yang membicarakan hadis-hadis hukum, hadis-hadis hukum yang telah dikarang ataupun dikumpul oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan malam ni kita masih berada dalam bab qada hajat. Qada hajat ni maksudnya buang air besar ataupun buang air kecil. Dan dalam Islam diajar pada kita macam mana kita nak qada hajat. Jadi kita akan baca hadis yang kedua dalam bab ini. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan diriwayatkan daripadanya, yakni daripada Anas bin Malik juga radhiyallahu taala anhu katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ia akan tempat kosong. Maksud tempat kosong ni tempat qada hajat, tandaslah, jamban, tandas, itu semua nama-nama untuk tempat buang air. Ada orang panggil tandas, ada orang panggil jamban, ada orang panggil tempat melabu, tak kisahlah apa nama pun. Di bahasa Arab dia panggil al-khala'. Khala' ni asalnya khalwat. Khalwat tu maksudnya bersembunyi ataupun bersendirian. Jadi tempat tu kan kita bersendirian, kita tak campur dengan orang. Ada orang masuk tandas 2 orang sekaligus, tak ada kan? Itu pada khala'. Khala' itu maksudnya tempat yang bersendirian. Jadi diistilahkan khala' itu maknanya tandas. Jadi Nabi SAW apabila dia masuk ke tempat kosong, kosong ni mana tandas lah, tempat kosong sunyi, berkatalah ia, inilah doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Tuhanku, bahawasanya berlindung aku dengan dikau daripada segala jin laki-laki dan segala jin perempuan. Al-khubuth, jin jantan, al-khaba'ith, jin betina. Jadi rupa-rupanya jin ni dia ada jantina, ada yang jantan, ada yang betina. Dan jin ni tuan-tuan semua dia sama macam manusia. Dia masuk neraka, masuk syurga sama macam manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi neraka Jahannam ramai di kalangan jin dan manusia. Yang masuk neraka ni tuan-tuan semua jin dan manusia. Kambing, kebau, itik, ayam, serati, anjing, semua tak masuk neraka tuan-tuan semua. Binatang tak ada masuk neraka. Yang masuk neraka adalah manusia. Jadi manusia yang masuk ke dalam neraka. Dalam syurga manusia masuk, jin pun masuk. Dan ada setengah riwayat menyebutkan ada sebahagian binatang akan masuk ke dalam syurga, tapi bukan semualah. Antaranya iaitu anjing Ashabul Kahfi dan juga unta Nabi Saleh dan juga burung Hudhud Nabi Sulaiman, dan adalah beberapa binatang lagi yang disebut di dalam riwayat. Mungkin ada 10 jenis lah semuanya. Cuma ada khilaf lah, ada khilaf. Masalah itu ada khilaf. Tapi kalau dalam neraka binatang ni tak ada. Binatang ni dia tak ada masuk neraka. Habis itu macam mana? Jadi sebelum manusia ni akan dijatuhkan hukuman, Allah Ta'ala akan kumpulkan binatang-binatang ni di satu lembah, satu kawasan. Kemudian Allah Ta'ala tukar. Contohnya lah rimau, dia pernah makan lembu kat dunia ni. Allah Ta'ala tukar taring rimau tu bagi kat lembu. Lembu yang dia makan tu tukar. Maka dia pun makan rimau. Di akhirat, kisos, dia panggil balas balik.
Lepas tu dah lembu tadi makan rimau tadi, dah balas balik. Habis gitulah. Allah Ta'ala pun hancurkan mereka semua jadi tanah. Tak ada kata masuk neraka ke apa, tak ada. Itu saja. Kisah dia orang setakat tu je. Selesai masalah. Maka orang kafir pun dia tengok macam tu lah. Bila dia tengok tu yang dia kata, Allah Ta'ala cerita macam mana orang kafir akan berkata bila dia tengok binatang tu jadi tanah tu. Dalam surah An-Naba kan dia kata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir pun kata, lagi berkata orang kafir, wa yaqulul kafiru ya laitani, orang kafir akan berkata pada waktu itu, ya laitani, alangkah bagusnya kuntu turaba, aku pun jadi tanah lagu tu juga. Kan? Tapi taklah. Dia dah tahu dah dia nak kena. Pasal apa dia tahu? Pasal orang kafir ni tuan-tuan semua, dia tahu dah dia akan kena balun. Sebab dalam kubur dia kena balun dah. Mati tu kena balun dah orang kafir. Ni hak berlaku peristiwa ni di pada mahsyar. Dia pun dah tahu dah, aduh letih macam ni kata dia. Okey. Jadi jin ni dia ada dua, ada jantan, ada betina. Dia menikah sama macam manusia, dia menikah. Yang Islamnya menikah secara Islam lah. Yang tak Islam nikah cara tak Islam lah, sama macam manusia. Kerana jin ni ada yang beragama Islam, ada yang kafir. Kemudian dia beranak juga sama macam manusia. Cuma biasanya umur dia orang ni panjang. Umur dia orang ni panjang-panjang. Kita 60, 70 je, 80 jarang-jarang. Tetapi jin ni dia panjang ratus-ratus tahun. Kemudian dia ni sejak lahir lagi dah mukallaf. Bukan sama macam manusia. Manusia mukallaf bila baligh. Umur 15 ataupun keluar mani ataupun keluar haid, barulah mukallaf. Jin ni dia lahir-lahir tu dah mukallaf terus. Atau Allah Ta'ala bagi keistimewaan kat dia, otak dia cerdik. Dia matang selalu. Lahir terus jadi apa benda tu jadi mukallaf. Okey. Kemudian jin ni tuan-tuan semua, bila di dunia ini kita tak dapat tengok dia. Dia dapat tengok kita. Itu beza. Kita tak dapat tengok dia, dia dapat tengok kita. Sekarang ni kalau dia ada lah, dia tengok kita, kita tak nampak dia. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi nampak? Kerana nak memberi keamanan kepada kita manusia. Kalau tuan-tuan nampak jin, tuan-tuan, agak-agak lah tuan-tuan semua. Tok Bilal ada sebelah dia ada 3 ekor. Tak mahu dia buka buku tu, lari balik. Sebab Allah Ta'ala tak bagi nampak tu sebab supaya kita aman duduk ni. Kan jalan situ nampak jin, dia ramai pula tuan-tuan. Kalau dia berupa dengar dia tunjuk muka hak cantik, tak apa juga. Tengok dia tunjuk muka hak huduh. Wow. Kita tu tengah makan nasi. Tolak nasi. Maka tuan-tuan semua, itu satu nikmat Allah Ta'ala bagi tak nampak jin. Kalau dia carilah, ada orang dia cari ilmu nak tengok jin. Berapa nak tengok jin ni? Saya kalau ada ilmu tu saya nak buang. Tapi alhamdulillah dah tak ada. Berapa tuan-tuan nak tengok jin? Susah hati tuan-tuan semua. Dia tengah makan nasi, dia tengok muka kita. Kan? Seronok kan? Tak ada keistimewaan apa. Allah Ta'ala bagi tak nampak jin di dunia ini satu keistimewaan pada kita. Dan kalau kita mula start nampak jin, bermakna kita dah sakit. Itu kaedah rawatan Islam lah. Kalau kita mula nampak jin, bermakna kita dah sakit. Kita dah diganggu oleh jin. Dia dah start tunjuk pada kita dan kita pun dah terkesan dengan gangguan dia. Ada orang kata ada sixth sense. Ada apa ni? Panca indera yang keenam. Tak ada. Saya ikut arwah Ustaz Ismail Kamus agak lama tuan-tuan semua. Macam-macam orang cerita kat
arwah Ustaz Ismail Kamus, nampak jin dah apa. Ada satu kedai tutup kerana direka cerita. Dia kata Ustaz Ismail Kamus masuk kedai ni nampak jin duduk atas kuali. Maka dia pun keluar. Orang tak datang kedai tu, maju kedai tu. Tak silap saya kedai situ di Johor, tak silap saya. Terus bankrupt, tutup kedai tu. Saya tanya, Ustaz, betul ke saya nampak jin? Mana ada tak nampak jin tu. Nampak apa? Jadi tuan-tuan semua tak nampak, tapi orang buat cerita. Sama juga dengan cerita almarhum Ustaz Harudin. Ustaz Harudin buat video, tuan-tuan. Tuan-tuan cari kat YouTube ada. Orang dia buat cerita Ustaz Harudin pindah jin pakai bas. Kan glamour cerita tu. Ustaz Harudin orang nak buat satu tempat ni. Jadi Ustaz Harudin pergi, lepas tu pindahkan jin tu naik bas. Tak ada kerja jin tu nak naik bas. Dia kan boleh terbang sana, apa naik bas je. Satu hal pula naik bas. Naik bas ni bagi ke orang sudah. Jadi orang duk buat jaja cerita tu, Ustaz Harudin buat video. Video tu ada lagi kat YouTube tu. Dia boleh tengok tuan-tuan semua. Ustaz Harudin kata, saya tak pernah buat kerja macam tu. Tapi cerita sedap kan, orang sandar-sandar. Biasalah kan. Saya pun ada juga orang buat cerita. Satu kali dulu dia nak keluar malam. Satu orang lelaki ni dia nak keluar malam. Bini dia tak bagi. Jadi dia bercakap, yang abang nak keluar ikut Ustaz Zaki ni, dia ajak pergi merawat, kata dia. Okey, bini dia bagi dengan nama Ustaz Zaki, bini dia pun bagilah. Sekali itu bini dia telefon tak angkat dia. Dia telefon ke saya. Ustaz, si fulan ni ada ke? Tak ada dah. Tadi dia kata nak ikut Ustaz. Dia pun tak bagi tahu ke saya. Saya berkata tak ada. Itu cerita setakat gitu yalah. Tak adalah cerita pindah-pindah jin, tak ada. Tak tahu dia pergi ke mana, saya tak tahu lah. Saya pun tak tanya dia. Tapi duk guna nama gitu lah. Sebenarnya cerita-cerita macam tu banyak. Cerita orang reka pakai nama. Jadi jin ada dan wujud. Di dunia kita tak nampak dia, di akhirat nanti dia terbalik pula. Dia tak nampak kita nampak dia pula. Di syurga nanti jin pula ada macam kita ni. Mana manusia? Kita nampak dia, dia tak nampak kita pula. Dia tukar. Di akhirat besok. Baik, yang kedua, kenapa kita nak baca doa ni bila nak masuk tandas? Sebab tandas ni tempat tinggal jin. Tempat yang paling banyak jin dalam rumah kita adalah tandas. Jadi oleh itu bila kita masuk, kita minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan jin jantan dan jin betina ni. Jadi kita masuk bacalah doa ni, tuan-tuan semua. Tapi jarang orang nak baca. Kenapa? Di tandas masjid boleh besar-besar, tapi masuk nunung-nunung gitu ya lah. Jadi budak-budak pula baca. Orang tua tak baca. Patut orang tua lah baca, budak tak baca pun tak apa, dia bukan mukallaf lagi. Ini budak-budak baca, orang tua tak baca. Sama dengan doa makan juga. Doa makan di rumah, budak baca, orang tua tak baca. Jadi, bang baca doa makan. Bapak dia tak baca. Budak baca. Jadi sebenarnya baca. Kerana jin banyak dalam rumah, di dalam tandas rumah kita tu ada jin. Sebab tu makruh duduk dalam tandas lama-lama. Sebab tempat tinggal jin. Hari ni banyak orang duduk dalam tandas lama-lama. Dia sakit perut dah ni, tak tahan dah, nak keluar dah. Sempat lagi ambil telefon orang masuk. Duduk dalam tandas tu, gosok. Dah lama dah habis buang air tu. Tapi duk gosok telefon tak habis lagi. Itu sampai setengah jam dalam tandas. Tentang dalam tandas lama-lama boleh menyebabkan penyakit buasir. Jadi tak payah bawa lah telefon. Kalau dulu-dulu orang tak bawa telefon, bawa surat khabar. Bawa surat khabar style dulu. Sekarang tak bawa dah surat khabar, bawa telefon. Jadi duk gesek telefon dalam tandas. Akhirnya duduk dalam tandas lama. Makruh duduk dalam tandas lama kerana dia adalah tempat tinggal jin.
Jin tu duk berak atas kepala pun tak tahu. Dah selesai qada hajat, keluar cepat-cepat. Baik, habis selesai itu doa yang dibaca. Hafaz semua dah kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis yang ketiga, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas radhiyallahu taala anhu. Mungkin kita kata banyak hadis Anas, 1, 2, 3 hadis Anas semua. Sebab Anas ni sahabat Nabi yang kecil. Masa Nabi datang ke Madinah, umur dia 10 tahun. Mak dia letak ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku tak ada benda nak bagi, aku bagi anak akulah jadi khadam kau ya Rasulullah. Dia pun nak jaga Nabi lah di rumah Nabi. Sebab tu benda-benda urusan peristiwa-peristiwa berkaitan hal ehwal rumah tangga Nabi, hak dalam rumah Nabi, banyak Anas tahu. Pasal dia jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula, dia budak. Orang tua tak segan tuan-tuan semua, ya tak? Nak tengok nak tengok orang nak pergi masuk tandas apa semua, nak perhati, dia segan sikit. Budak-budak ni dia kurang segan sikit, dia akal dia tak apa penuh sikit. Jadi tuan-tuan semua, Anas banyak riwayatkan hadis yang berkaitan tentang rumah hal ehwal yang berlaku dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa Anas kata? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada satu tempat kosong. Khala' maksud tempat buang air. Bukan tandasnya. Contohnya pergi padang pasir jauh, tapi masuk tempat sunyi. Maksud khala' di sini tempat sunyi jauh pada pandangan manusia. Itu. Jadi dulu-dulu begitu tuan-tuan semua. Buang air kadang-kadang pada pasir jauh daripada pandangan manusia. Jadi Nabi pergi jauh pada pandangan manusia. Kata Anas, maka aku tanggungkan, yakni aku bawakan berserta satu budak. Jadi Anas kata, aku bersama ada seorang budak lagi, bawa apa benda? Akan satu bekas kecil daripada air. Aku bawa satu bekas kecil daripada air. Bawa nak bagi kat Rasulullah lah untuk istinja, untuk basuh najis tadi. Basuh kotoran yang keluar daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa yang Anas bawa? Lagi sebatang kayu panjang berbesi juring di hujungnya. Satu tongkat panjang ni lebih kurang yang berjuring besi di ujungnya. Tombak lah, tombak. Kan? Satu tongkat yang ada besi hujung. Tombak lah. Betul tak? Tombak. Tombak kan? Panjang ada besi depan. Besi berjuring. Orang Melayu panggil tombak, betul tak? Tombak lah. Pasal apa bawa tombak? Apa kaitan tombak dengan qada hajat? Apa kaitan tuan-tuan? Jadi ulama kata ada beberapa hikmah. Yang pertama, kerana nak gali tanam. Sebab bila nak buang air, nak cangkul-cangkul pasir ke tanah, bagi buang dalam. Yang kedua, kerana nak pacakkan depan. Bila qada hajat, pacak benda sesuatu. Yang ketiga, kerana Nabi SAW lepas daripada qada hajat, Nabi akan solat. Dan solat ni tuan-tuan semua, tak ada benda kat depan ni makruh. Benda kat depan tu nama dia sutrah. Nama dia sutrah. Jadi Nabi bawa tongkat. Nama dia tongkat ni anazah. Nabi pacak kat depan dan Nabi semayang. Ni tuan-tuan, tu sutrah lah tu, putih tu. Tak ada benda ni kosong depan ni makruh. Gitu boleh? Tuan-tuan kan tengok kenapa ada benda kat depan ni. Dulu semayang tak ada. Hukum tu ada lama dah, cuma kita tak buat.
Jadi kalau tuan-tuan nak semayang kat tengah-tengah tu kan, ni siapa wakaf ni? Ada orang wakaf kan? Masjid Jami'. Ni masjid Sungai Tua punya. Jadi tuan-tuan, sekarang tuan-tuan nak semayang, tuan-tuan ambil letak kat depan. Jarak daripada tumit kaki 3 hasta. Jangan jauh sangat. Macam inilah 3 hasta lebih kurang. Dan sunat ke kiri sikit. Jangan betul-betul atas muka. Ke kiri sikit. Itu nama dia sutrah. Banyak orang letak di masjid. Saya pergi kuliah banyak orang letak, tapi orang tak guna. Sebenarnya itu sunnah Nabi SAW. Boleh ya? Lepas ni nak semayang, ambil letak kat depan. Kalau ada tiang, ada tiang. Tentang masuk masjid, masjid ni pasal kat tengah tak ada tiang. Susah sikit, ambil benda tu. Kalau tepi sana ada tiang, tentu ada tiang. Tiang dengan benda tu mana afdal? Tiang lebih afdal. Sebab tiang dia tak bergerak, benda tu dia bergerak. Kalau tak ada tiang, itu. Kalau semayang kosong, tak ada apa kat depan, hukum dia makruh. Dan tidak haram orang lalu depan kita. Tak haram. Kalau tuan-tuan semayang kosong kan, orang lalu depan kita pun tak apa, tak haram. Kita pun tak boleh halang, sebab kita tak ada sutra. Dia boleh halang kalau ada sutra. Boleh faham tak? Satu lagi, jangan semayang kat pintu. Ini pintu jugalah kita minat semayang. Semayang kat pintu, sebab laluan orang. Kalau semayang kat pintu, walaupun ada sutra, tak haram lalu. Sebab sutra tadi, kerana sebab apa? Sebab kecuaian orang tu semayang kat depan pintu. Itu kan laluan orang. Boleh? Namun dia sutra. Ni hak ni. Jangan tuan-tuan buang pula. Gitu kena bagi tahu. Ada setengah tempat masjid bergaduh. Tok Syiah letak, Tok Imam buang. Tok Imam letak, Tok Syiah buang. Aduh, saya datang tanya, Ustaz sebenarnya kena letak ke tak kena letak? Saya kata letaklah, pasal tak ada benda. Melainkan kalau semayang ni Tok Imam duduk sana, kat dinding, tak ada dinding dah. Jarak dia 3 hasta daripada tumit. Jarak dia 3 hasta daripada tumit. Itu sutra. Ada satu masjid dulu, dia tak ada benda ni lagi lah. Dia, tu imam dia belajar sikit lah, belajar pondok. Tu imam letak rihal kat depan. Rihal macam tu kat depan. Bila tu imam lain bertugas, dia campak kat tepi. Bila dah main, campak masuk. Itu masalah. Jadi sebenarnya itu adalah sutra. Apa hukum dia? Sunnah. Nabi pakai apa? Nabi pakai tu anazah, tu tongkat pancak. Ada orang tanya, tak boleh pakai ke sejadah? Sejadah tak jadi sutra ke? Tak boleh lagi sejadah. Dia ada martabat dia, peringkat. Dia kena benda depan dulu. Tak ada benda kat depan tu baru boleh pakai sejadah. Selagi ada benda kat depan, kena letak benda kat depan tu. Tinggi dia 2/3 hasta. Ini 1, 2, 3 kan? 2/3. Mana di sini sampai sini ya? Bukan 1 hasta, 2/3 hasta. Kalau rendah pada tu tak boleh. Ni okey lah tu, sedang tu. Kalau rendah sangat tak boleh tak? Pun tak boleh rendah. 2/3 hasta. Tinggi dia. Jarak daripada tumit 3 hasta. Ketinggian dia 2/3. Tapi kalau tuan-tuan biasa pergi Mekah kan, tuan-tuan semayang kat masjid luar-luar Mekah tu, masjid terapung ke masjid apa, biasa benda ni ada. Dia orang biasa dah. Saya mula-mula pergi dulu tengok ni apa benda ni batu nisan ke apa. Dia tak lebar macam ni, dia tinggi tu kan. Ni batu nisan ke apa. Tak ingat pasal tak praktik. Ilmu ni tuan-tuan semua kalau tak praktik hilang gitu ya. Itu maknanya ilmu kena amal. Bila tengok di Mekah tu baru saya tengok sutra rupanya. Tengoklah hadis ni yang Nabi buat. Ada satu masjid tu di Ampang tu, dia bukan kayu macam ni. Dia besi luruh macam tongkat ni, besi luruh. Lagi tak ada orang ambil. Kan orang dia ingat besi apa? Tak tahu. Dia besi luruh kecil. Macam itulah besi luruh situ. Lepas tu dia buat tapak.
Macam tongkat ni lah, tongkat Nabi SAW. Itu nama dia sutra. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, luar-luar masjid tu, banyaklah benda ni. Cuma Malaysia ni baru nak ada lah. Kebelakangan ni banyak masjid saya tengok ada. Okey. Baik, kalau saya semayang tak ada benda ni, sah tak? Sah, bukan kata tak sah. Cuma sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau boleh yang ini pusing kat sini. Ada tulisan. Pusing kat tak ada tulisan. Takutkan nanti imam sambil-sambil semayang baca pula. Masjid dia ada tulisan tu makruh. Itulah nama dia anazah. Itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Jadi tuan-tuan semua hidupkan kembali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hidup sunnah Nabi ni besar pahala. Ini alhamdulillah sekarang ni mutakhir orang dah hidupkan sunnah ni. Sunnah apa? Sutra. Boleh insya-Allah. Jadi jangan buanglah. Takut tuan-tuan tertanya-tanya, ada orang tanya kan. Masjid pun tak bagi tahu, tengok ada pula sekarang depan imam benda ni. Dulu-dulu tak ada aku semayang. Daripada kecil sampai ke tua tak pernah tengok benda ni. Sekarang ada pula. Apa kehal pula ni ada. Jadi kita fahamlah ini adalah sunnah. Cuma dulu kita tak. Dulu-dulu dia tak pakai ni pasal imam semayang dalam mihrab. Jadi tak ada masalah adalah dalam mihrab dah. Pasal dah dinding tu daripada tumit kaki dah 3 hasta dah. Tak ada ni pun tak apa. Tapi kita dah jauh pada mihrab ni. Okeylah. Itulah cara dia. Boleh insya-Allah. Jadi Nabi bawa Anas ni bawa anazah. Anazah tu tongkat. Tongkat macam tombak tu. Tujuannya kata ulama ada beberapa tujuan. Antaranya tadilah nak buat sutrah kat depan, nak congkir tanah dan sebagainya. Okay. Jadi antara tanda orang yang ada ilmu, dia masuk ke masjid, bila dia nak semayang, dia cari tiang. Itu tanda orang yang ada ilmu. Ataupun cari dinding. Kalau tak ada kan, tak sutrah. Jangan semayang di tengah-tengah, susah. Baik, yang seterusnya kata lagi, kata Anas, fayastanji bil ma'i, maka beristinja ya Nabi SAW dengan air. Istinja ni basuh berak lah, basuh kencing istinja. Orang Melayu lain istinja dengan batu. Tapi Anas kata fayastanji bil ma', beristinja dengan air. Dengan air pun panggil istinja. Orang Melayu lain sikit. Orang Melayu dengan batu istinja. Dengan air cebok. Cebok. Dia istinja belakalah. Yang penting basuh kencing berak tu dia panggil istinja. Istinja ada 3 jenis. Satu, yang pertama sekali, yang paling tinggi sekali, pakai batu, lepas tu air. Batu, air, dua-dua pakai. Itu paling afdal sekali. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah Ta'ala sebut di Quba itu, di Quba di mana itu, ada lelaki-lelaki yang suka untuk yatatahharu, bersuci. Orang pun pergi cek pasal apa ya Quran itu kat orang Quba ni. Rupanya orang Quba ni istinja dia pakai batu, lepas tu basuh air. Allah Ta'ala puji orang Quba. Yang kedua, pekat bawah sikit, pakai air saja. Macam kita dah buat ni lah, air saja. Yang ketiga, pekat ketiga, batu saja. Itu jarang orang buat. Tapi kalau tuan-tuan nak buat pun tak ada masalah. Bukan mesti pakai batu, air tak ada. Dia tak sama macam tayamum. Air ada sekarang pun boleh tuan-tuan nak pakai batu. Dibolehkan hukum dia. Cuma peringkatnya, pahalanya, kalau nombor 3. Sikit pahala. Mana tahu bulan ni keluar bil air tinggi kan. Mahal lah bil air 200. Kita pun isytihar kat rumah. Wahai rakyat sekalian, start daripada hari ni pakai batu semua. Baiknya pakai. Bil air mahal. Jadi kutip batu tu. Pakai batu. Hukumnya sah dan boleh. Tapi geli lah pasal kita tak biasa. Oi, tuan-tuan tak biasa geli.
Tapi dari segi hukum boleh. Geli itu satu bab, hukum satu bab. Beza dengan tayamum. Tayamum tak ada air baru boleh tayamum. Istinja dah. Di zaman Nabi ramai je sahabat-sahabat beristinja dengan batu walaupun air ada. Pasal dia negara kering tak apa kot. Kita ni pakai batu saja. Mari masjid pula. Memang bau, tadi makan petai pula. Muttafaqun alaih. Hadis ni muafakat atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat dan yang terakhir pada malam ni, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhil adawata fantalaqa hatta tawara anni. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil olehmu akan bekas air. Kemudian pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berlindung ia daripadaku. Jadi kata Nabi, hey Mughirah bin Syu'bah, Nabi kata, hey Mughirah, kau ambil air, bekas air. Mughirah pun ambil bekas air. Jadi di sini keluar satu hukum. Kita sebagai guru boleh suruh anak murid dengan tujuan untuk mendidik. Rasulullah sebagai guru, Mughirah ni sahabat ni anak murid, dia suruh. Boleh, walaupun asalnya sebaiknya kita buat sendirilah benda tu. Tapi atas dasar kita seorang guru nak mendidik adab dan sebagainya, kita boleh. Kayak macam cikgu-cikgu, ustaz-ustaz sekolah, dia suruh, pergi ambil buku tu, pergi ambil pen saya, boleh. Walaupun dia pergi ambil sendiri pun boleh. Tapi dia suruh tu dibenarkan. Kenapa? Kerana dengan tujuan nak mendidik. Jadi besok-besok budak ni, bila dia besar besok, dia jadi guru, dia tahu macam mana perlu hormat kepada tok guru, perlu hormat pada ustaz dan sebagainya. Nanti bila dia jadi guru, dia ajar balik ke anak dia, itu anak murid dia. Itulah bersambung-sambung. Adab tu kena dipelajari. Jadi Nabi, dia kata kat Mughirah, ambil air kat aku. Jadi Mughirah ambil, boleh. Kemudian Nabi pun dah ambil air tadi, Nabi pun pergi jauh. Pada pasir lah ni, qada hajat di pada pasir, pergi jauh sampai tak kelihatan, tak nampak lah jauh. Sampai tak dilihat lagi. Di sebab itu bila kita qada hajat, kita kena tutup, jangan bagi orang nampak. Itu sunnah. Jangan kita yalah main tepi jalan je di Malaysia ni, tak ada lah. Tapi kalau negara-negara Timur Tengah tu semua main buang tepi jalan ni biasa. Dia duduk mencangkung, kan pakai jubah, duduk mencangkung je. Dia kalau di Mesir dia panggil bawab. Bawab ni hak duduk bawah jambatan rumah, tak ada. Elok dia duduk mencangkung je, kita ingat dia mencangkung buat apa? Bangun-bangun basah lantai. Dia buang air gitu kat mana-mana. Jadi di Malaysia ni kita tak jumpa lah orang buang air merata-rata. Kadang-kadang tak tahan sangat pun cari tandas juga. Ini kelebihan Malaysia lah. Baguslah tu. Tapi yang tak berapa bagus sikitnya, semayang. Nak cari surau juga. Tandas baguslah, nak buang air mesti cari tandas. Semayang nak kena cari surau juga. Ini jadi tak apa bagus. Sebab apa? Sebab ada sampai tak semayang, sebab tak jumpa surau. Tak semayang surau, dah masuk asal, tak jumpa surau. Surau bukan wajib pun, semayanglah tepi-tepi jalan pun boleh. Itu tak apa bagus. Banyak orang gitu. Saya tak jumpa surau, Ustaz. Saya tak semayang. La haula wala quwwata illa billah. Mana ada syarat sah semayang tu surau? Boleh semayang kat mana-mana je. Tuan-tuan yang biasa pergi ke Mekah kan tengok orang Arab. Semayang tepi jalan aje. Tak, elok je dia. Tepi-tepi highway je. Dia berhenti tepi pada pasir, perang, turun semayang. Allah. Senang. Masuk waktu semayang.
tak tunggu kepada masjid. Jadi tuan-tuan semua, Nabi ni dia pergi jauh dan qada hajat, fa qada hajatahu, maka menyempurnakan dan menyelesaikan hajatnya. Jadi kita bila nak buang qada hajat, pergilah, jangan bagi dilihat oleh manusia. Kalau sekarang kita tandas, tutup pintu elok-elok lah. Yang qada hajat pintu pun terbuka kan. Dulu zaman dulu punya tandas, ingat tuan-tuan semua, tandas zaman dulu hak jenis kencing diri tu, ramai panjang tu sekolah tu kan. Lepas tu dia turun air ikut dinding tu. Jadi kita pun beratur kat situ, tembok dinding. Itu peninggalan warisan penjajah. Jadi tuan-tuan semua sekarang dah saya ingat tak ada lagi. Kalau ada pun kat luar tu yang mangkuk lah seorang-seorang. Sini ramai-ramai diri tu tak ada dah sekarang. Tapi sekolah-sekolah dulu gitu kan. Tuan-tuan tak ingat zaman sekolah tu? Kau tak ada tandas tu zaman tuan-tuan sekolah tu? Dulu biasa kan tandas orang lelaki tu. Dia turun air ke tepi dinding tu. Kita pun berdiri tembak ke dinding. Ini benda yang tak boleh lah. Tak boleh jadi haram. Sebab apa? Sebab dia tengok kemaluan orang dan sebagainya. Mandi pun dulu jadi tandas setengah-setengah zaman peninggalan warisan penjajah tu kan. Bilik air tak ada pintu kan, buang qada hajat tuan-tuan semua. Alhamdulillah sekarang dah tak ada dah benda-benda macam tu. Kita pun tandas pun elok, cantik lah. Pintu semua ada. Kalau yang kecil diri tu pun dia mangkuk satu-satu. Itu emergency sangat lah. Tapi kalau tuan-tuan emergency sangat nak kencing kat tandas berdiri tu, boleh. Tapi cabut kopiah dulu lah. Kan duduk berdiri kopiah atas kepala orang ambil gambar pula. Jadi tuan-tuan semua, tak ada masalah kan, kalau kita dah emergency sangat. Tapi kalau boleh, masuklah ke dalam bilik pintu. Ada orang dia tak boleh buang kat tandas berdiri tu sampai sudah tak keluar. Duduk tadi nak kecil sangat dah, masuk situ tak keluar. Dia tak boleh orang tengok. Baik, habis yang kelima, hadis yang kelima bulan depan lah. Dah masuk isyak dah. Setakat dulu insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi shafa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالعافية في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.